Hello, hai, selamat datang kepada channel Fakta Pro. Okey, nama saya Kanten. So, ini merupakan video pertama saya. Okey, topik kita pada hari ini kita akan bincangkan tentang pekerjaan paling teruk di dunia. Bagi saya ini saya akan listkan 8 pekerjaan yang paling teruk di dunia bagi saya. So, jom kita masuk kepada video. Pada zaman kita sekolah dulu, benda yang paling kadang-kadang kita tak suka iaitu menghafal. Sebab kadang-kadang setengah orang tu menghafal tu tak boleh, kadang-kadang setengah orang tu boleh, kadang-kadang separuh macam tu kan. Bayangkan pada zaman dulu, kerja you untuk menghafal je. Iaitu pekerjaan ni boleh dikatakan salah satu pekerjaan yang paling teruk pada zaman-zaman era Greek dengan Rom. Dominator ni pekerjaan dia satu je, mengingat dan menghafal. Iaitu contoh, nombor letter ni dia akan ada golongan bangsawan ni akan simpan nombor letter ni dengan dia orang. Jadi kerja dia orang ni ikut bos dia orang. Okey, contoh bos dia orang contohnya ahli politik. Ahli politik kan dia akan jumpa ramai orang. Jadi dia kena ingat nama dia orang, apa pekerjaan dia orang, golongan mana kan. Semua tu dia kena ingat semua tu. Jadi dia ni banyak orang nak jumpa dia, dia tak mau ingat benda ni semua ni, dia akan simpan nombor letter ni dengan dia orang. Nombor letter ni kerja dia orang kena ingat apa yang dia orang tengah cakap. Jadi end of the day tiba-tiba dia orang jumpa balik, okay bos, nama dia macam ni macam ni. Jadi kerja dia orang mengingat dan menghafal apa yang bos dia tengah bercakap dekat sana tu. So kerja menghafal ni salah satu pekerjaan yang boleh katakan worst job lah, pekerjaan paling teruk sekali pada zaman dulu. Inilah kerja nominator. Yang kedua iaitu sin eater. Sin eater ni ibaratkan dia macam pemakan dosa. Okey, dalam kepercayaan semua agama, tak kira lah agama mana pun, kalau you buat baik masa kehidupan kamu, kamu akan dapat pahala dan masuk ke syurga. Kalau kamu buat jahat yang banyak, akan masuk ke neraka. So zaman-zaman dulu dekat Europe ni, kebanyakannya orang kaya yang banyak buat jahat selepas dia orang meninggal dunia. So kepercayaan dia orang ni, okey, dia orang akan panggil sin eater. Sin eater ni macam orang miskin yang duduk kat hulu-hulu kampung tu, dia akan panggil dia orang. Lepas tu bagi dia orang makan. Tu dia orang akan buat upacara satu semayang. Lepas tu dia orang akan bagi duduk sinter tu tepi orang yang meninggal tu. Ibaratkan kalau dia orang dah buat upacara ni, orang yang meninggal tu biarpun dibuat jahat sejahat mana-mana pun sekalipun, dia akan terus dapat tiket pergi ke syurga terus. So inilah salah satu pekerjaan yang sin eater yang akan buat. Dekat ketiga iaitu whipping boy. Bukan whipping cream ya, whipping boy. Okay, whipping boy punya pekerjaan macam ni. Zaman abad yang ke-19, golongan bangsawan ni, diorang ni memang kaya. So kaya, diorang ni akan membela lah, boleh katakan dia membela budak tu, whipping boy ni, untuk satu sebab. Contohnya anak orang bangsawan ni buat silap, contoh dia curi ke, bunuh ke, apa-apa kan, kesilapan yang dia buat. Jadi biarpun dia orang tu golongan bangsawan, tapi zaman-zaman dulu dia orang rakyat kat sana tu still nak golongan bangsawan ni kena juga hukuman. Jadi contoh anak bangsawan ni dah dapat dia bersalah kan, kena hukuman sebat 100 kali. Jadi anak bangsawan ni dia tak akan terima hukuman ni, dia tak akan ambil hukuman ni. Jadi sebaliknya dia akan substitute lah, dia akan tukar. Jadi whipping boy ni akan pergi. Jadi bangsawan ni akan hantar whipping boy, okey, kau kena sebat 100 kali. Jadi itulah tugas whipping boy. Jadi okey, yang keempat, okey, soap making, pembuat sabun. Buat sabun, okey apa, mesti wangi kan, mesti fikir macam tu kan. Tapi tak, sebenarnya ni kalau ikutkan ni semua ni tugas-tugas yang pekerjaan ni semua ni zaman yang abad ke-19. Okey, zaman ke dulu dia orang ni buat sabun menggunakan lemak haiwan yang telah mati. Bayangkan kita kalau bau bangkai apa-apa haiwan yang telah mati pun kita dah macam nak boleh nak muntah. Bayangkan pekerjaan macam ni, dia orang keluarkan lemak, contoh kuda yang dah mati ke, dia orang akan keluarkan lemak-lemak tu, dia orang akan rendam, lepas tu dia akan campur dengan abu lah, satu chemical lagi dia akan buat tu. Jadi proses yang boleh mengatakan menjijikkan. Jadi sebab itulah pekerjaan ni dia orang tak akan buat dekat dalam bandar tau. Dia orang akan letak kat hulu-hulu luar daripada kawasan perumahan sebab bau yang sangat-sangat busuk. Jadi benda-benda ni boleh dikatakan
menjijikkan lah. Kita kadang-kadang bau busuk pun kadang-kadang kita dah boleh muntah. Bayangkan bau bangkai, diorang boleh bekerja untuk mengeluarkan lemak haiwan yang mati untuk menghasilkan satu sabun untuk yang kelima, body snatcher. Okay, body snatcher ni kisah dia dekat terjadinya di London. Okay, pada zaman abad yang ke-19, era di mana era perubatan iaitu medicine tengah meningkat naik tau. So time ni banyak doktor-doktor tengah diwujudkan dan tengah dilatihkan. Jadi mereka memerlukan satu jasad manusia untuk belajar. So dia nak akan tahu mana jantung, mana paru-paru. Semua tu. So jadi dia orang perlukan jasad. Jadi tapi kerajaan London masa zaman tu dia telah keluarkan satu arahan yang ketat, iaitu kalau orang nak belajar hanya menggunakan badan mayat yang telah mati digantung. Jadi kini pesalah-pesalah yang telah dimatikan dan digantungkan, just gunakan badan yang tu je. Diorang tak boleh guna badan manusia yang biasa yang telah meninggal dunia secara semula jadi. Kini badan orang awam lah. So diorang macam banyak kolej-kolej perubatan yang telah diorang buka kat sana. Jadi diorang ni macam kekurangan mayat mayat dekat sana untuk latihkan doktor diorang. Jadi diorang buat apa tau? Diorang upah body snatcher ni. Body snatcher ni kerja dia apa tau? Diorang tahu dalam contohlah seorang dah meninggal dunia, jadi keluarga diorang mesti akan visit lah seminggu 2 minggu. Jadi diorang tahu lepas pada tu diorang akan kurang dah visit kat kawasan perkuburan tu kan. Jadi diorang buat apa tau? Diorang akan gali satu tempat. Dia akan balik daripada tanah tu, dia masuk ke bawah, dia akan keluarkan mayat tu. Dia akan bersihkan balik. Dia orang akan serahkan mayat tu kepada kolej perubatan tu. So inilah kerja dia. Tengoklah, nak dapatkan duit, macam-macam pekerjaan yang dia orang tengah buat time tu tau. So bagi saya, ia satu pekerjaan yang teruk. Memang teruk. 6, iaitu wool fuller. Kita semua tahu bulu kambing biri-biri ni boleh digunakan untuk jadikan pakaian. Jadi teknologi sekarang ni memang senang nak keluarkan bulu tanpa rosakkan apa. Tapi zaman Rom, benda ni berlaku kat zaman Rom ya, zaman yang dulu punya. Dia orang masa keluarkan bulu kambing biri-biri ni, dia terlekat lemak-lemak sikit. Jadi dia orang nak benda yang boleh keluarkan lemak ni hanyalah satu benda saja, iaitu air kencing manusia. Ya, air kencing manusia. Bayangkan wool fuller ni, pekerjaan dia akan pergi ke rumah-rumah rakyat dekat zaman Rom dulu ni. Dia akan pergi, dia akan ambil air kencing tu. Bukan free tau, kena bayar sekali dengan cukai. Bayangkan jual air kencing time tu boleh buat duit tau. Zaman sekarang boleh ke? Memang tak boleh kan. Jadi zaman dulu macam ni lah method dia. Dia orang akan ambil bulu tu, dia orang akan rendam dalam air kencing manusia. Lepas tu dia orang akan pijak untuk keluarkan. Jadi method ni lah yang akan boleh keluarkan lemak dengan bulu tu, dia akan keluar. So bayangkan pekerjaan macam ni zaman dulu dia orang buat tau, gunakan air kencing manusia. So wool fuller punya pekerjaan dia macam ni. 7, leech collector, iaitu pemungut lintah. Okey. Zaman dulu wanita-wanita yang miskin, jadi dia orang tak ada duit nak buat apa kan. Jadi dia orang buat apa tahu? Dia orang akan pergi ke paya, dia akan rendamkan badan dia orang kat dalam paya tu supaya bagi lintah tu isap darah dia orang. So dah dia orang tahu badan mereka dah penuh dengan lintah, dia orang naik ke darat, dia orang akan buang cabut satu-satu, letak dalam satu balang. Dia orang akan pergi ke pasar menjualnya. Kita semua tahu sampai sekarang pun, even dari zaman dulu sampai ke sekarang, semua tahu lintah ni ada khasiat dia untuk kesihatan. Jadi even zaman dulu pun dia orang dah tahu lintah ni ada demand yang tinggi. So amat kesian lah kalau nak tengok benda-benda macam ni kan. Dia orang sanggup letakkan diri mereka dalam satu kawasan yang bahaya. Dia orang pergi collect lintah tu. Jadi dia orang pergi jual lintah tu untuk kegunaan duit tu, nanti untuk kegunaan keluarga mereka kan. Ini salah satu pekerjaan yang amat-amat kesian lah. Tapi boleh dikatakan dahsyat. Kerja yang paling dahsyat lah salah satunya. Okey, yang ke-8 iaitu Royal Butt Whipper. Okey, Royal Butt Whipper ni pekerjaan dia
Ini paling saya cakap paling menyayatkan hati lah, saya cakap. Memang kesian lah. The time God lah, benda-benda macam ni saya rasa dah tak ada dah dekat zaman sekarang ni. Pekerjaan dia satu. Zaman dulu, golongan-golongan bangsawan ni dianggap sebagai raja ataupun boleh dianggapkan sebagai Tuhan zaman dulu. Jadi lepas diorang pergi berak, okey, dia pergi berak, jadi diorang tak akan basuh berak, diorang gunakan tangan dia sendiri. So Royal Butt Viper ni dia yang akan pergi tolong basuhkan. Jadi inilah pekerjaan Royal Butt Viper. Selepas pada tu, najis diorang tu, najis golongan bangsawan tu, diorang ambil, diorang akan pergi, diorang akan tengok ada tak apa-apa abnormal dekat dalam najis tu. Sebab dalam najis kan boleh tahu detect kesihatan seseorang kan. Jadi inilah pekerjaan diorang. Pekerjaan diorang, golongan bangsawan ni pergi berak, diorang tolong basuhkan, ambil tahi tu, tolong siasat ada apa-apa abnormal tak dalam tahi tu. So inilah job bagi Royal Butt Viper. So saya berharap kawan-kawan semua faham apa yang saya cakap. So saya minta maaf kalau saya tersilap fakta ke apa ke. So ini bukan video pertama saya, maybe akan ada tercakap percakapan tu gagap sikit ke, so fakta silap ke, saya akan cuba baiki dari masa ke semasa. So kita akan jumpa lagi kepada video seterusnya. So have a nice day, take care guys, so stay safe always.